antara masjid yang sangat-sangat mewah. Ghufran macam nama dekat Mekah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullah. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan semua hadirin sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan yang sebenar kita akan tergolong dalam kalangan hamba-hambanya yang beroleh kerahmatan dan keberkatan di dunia maupun di akhirat. Marilah kita memberikan sepenuh perhatian terhadap khutbah yang akan disampaikan dan janganlah melakukan perkara yang lalai seperti menggunakan telefon bimbit atau berbual-bual ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Marilah kita istiqamah menunaikan solat secara berjemaah di masjid dan surau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sebagai segala doa dan amal soleh kita insya-Allah. Imbal pada hari Jumaat yang mulia ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk muhasabah membentuk pribadi muslim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi tahun 2023 akan meninggalkan kita. Pastinya lebaran tahun ini menyimpan berbagai kenangan pahit dan manis yang menjadi pengalaman berharga dalam hidup kita. Bertambahnya tahun bermakna usia kita turut meningkat, yang menandakan bahawa kehidupan kita semakin hampir kepada kematian. Sebagai manusia, pertambahan usia bukanlah jaminan panjangnya umur, kerana kematian tidak pernah mengenal usia tua maupun muda. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar sentiasa memperhatikan segala amalan dan perbuatan yang telah kita lakukan pada setiap masa
dan mempersiapkan diri dengan bekalan yang sebanyaknya bagi menempuh kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dibacakan tadi menerusi surah Al-Hajj ayat 18 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok yang di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Muhasabah merupakan perkara yang baik, namun tidak disukai kerana kebanyakan manusia tidak mahu menilai kekurangan dalam diri mereka. Ini umpama ubat yang pahit, tetapi menjadi penawar yang dapat mengubati pelbagai penyakit. Kerana itulah orang-orang yang selalu bermuhasabah dapat membersihkan diri daripada kejahilan, kekurangan, noda dan dosa. Namun harus kita sedar bahawa amalan bermuhasabah bukan hanya sekadar mengingati dan menilai kelemahan serta dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kerana hakikat manusia, kerana hakikat muhasabah juga adalah memaksa diri untuk kembali taat dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Marilah kita renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man asba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Yang bermaksud orang yang bijak adalah orang yang bermuhasabah tentang dirinya sebelum dihisab pada hari akhirat kelak dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, sekiranya kita ingin mengetahui kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah bagaimana kita mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seharian kita. Justru itu, lihatlah bagaimana kita dapat menentukan sama ada kehidupan kita dekat atau jauh dengan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membina azam menjelang ketibaan tahun yang baru, nilailah kembali sejauh mana tahap pengamalan hidup kita sebagai seorang muslim. Berbanyakkanlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita mengharapkan dengan cara menilai diri, cari kelemahan dan kekurangan diri, di samping mengisafi dan bertaubat terhadap segala perlakuan yang mengundang dosa. Allah Subhanahu wa taala memberi kasih sayang, rahmat, berkat dan keampunannya kepada kita semua di dunia ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam kita mempersiapkan diri menempuh cabaran hidup di tahun hadapan, rancangan yang rapi dan terbaik mesti kita lakukan. Kita harus sedar bahawa kehidupan di dunia merupakan medan ujian. Oleh kerana itu, setiap usaha yang kita lakukan bagi mencapai azam dan cita-cita pastinya melalui liku-liku dan cabaran. Jika tidak sanggup menghadapi ujian dan dugaan ini, mana mungkin kejayaan yang kita impikan, yang kita cita-citakan akan tercapai. Justru itu, ingatlah bahawa orang-orang yang berjaya perlu mempunyai sikap optimis, iaitu sentiasa positif dalam menghadapi ujian hidup dan selalu mempunyai harapan yang baik dalam menghadapi sesuatu perkara. Sedangkan orang yang malas dan tidak suka kepada cabaran dan kesukaran akan sentiasa bersikap pesimis, iaitu mudah putus asa dan kecewa. Orang mukmin yang baik ialah mereka yang bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa jua ujian dan cabaran dalam kehidupan akan dilihat sebagai sesuatu yang positif dan baik. Di samping itu, mereka juga sentiasa redha dan bersabar menghadapi sehingga akhirnya membuahkan keyakinan yang tinggi terhadap ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, marilah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang dikurniakan dengan memperbanyakkan amal ibadah dan amal soleh. Lakukanlah perubahan diri ke arah yang lebih baik dalam pelbagai aspek kehidupan
dan pertingkatkanlah ilmu pengetahuan agama yang menjadi tunjang kehidupan mukmin yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, kita sememangnya mempunyai peranan dan tanggungjawab yang perlu untuk ditunaikan. Tanggungjawab kita kepada agama dengan memelihara akidah, syariah, akhlak dan ibadah. Tanggungjawab kita kepada ibu bapa dengan menunaikan hak-hak mereka. Tanggungjawab kepada isteri dan anak-anak dengan memastikan nafkah dan keperluan mereka sentiasa dipenuhi, serta memberikan didikan agama yang sempurna. Manakala tanggungjawab kita kepada jiran tetangga dengan menghubungkan tali silaturahim yang kukuh dan menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar di dalam masyarakat. Dan jemaah yang dirahmati Allah, sebagai muslim yang baik juga, kita mempunyai tanggungjawab untuk memajukan diri dan negara ke arah yang lebih baik dan berjaya. Kita perlu melakukan reformasi diri untuk menjadi orang yang lebih berjaya dan dapat memberikan nilai-nilai positif kepada pembangunan negara dan masyarakat. Justru itu, dalam menjayakan hasrat tersebut, kita perlu meningkatkan usaha untuk menjadi warga negara yang terbaik dengan menjadi orang yang lebih berilmu, berintegriti tinggi, tekun dalam bekerja, istiqamah melakukan kebaikan, dan ikhlas berkhidmat kepada sesama masyarakat. Nilai-nilai murni ini akan menjadi pembangkit kepada kita semua dalam membentuk sebuah masyarakat yang harmoni, sejahtera, stabil dan selamat. Apabila seluruh rakyat dapat bekerjasama dan saling membantu dalam perkara kebaikan, taat kepada pemimpin dan patuh kepada undang-undang, memelihara hak-hak sesama kita dan sebagainya. Inilah bukti kesetiaan kita kepada negara, agama dan bangsa. Sama-samalah kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah pada hari Jumaat yang mulia ini ialah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar sentiasa memperhatikan segala amalan dan perbuatan yang telah kita lakukan pada setiap masa dan mempersiapkan diri dengan bekal akhirat yang sebanyaknya. Yang kedua, marilah sama-sama kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur dengan segala nikmat yang Allah kurniakan, memperbanyakkan segala amal ibadah dan amal soleh, dan berubahlah ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, samalah kita mempertingkatkan ilmu pengetahuan agama yang menjadi tunjang kehidupan mukmin di dunia dan di akhirat, dan tunaikanlah tanggungjawab kepada agama, negara, bangsa, keluarga dan juga masyarakat. Akhir khutbah pada hari Jumaat yang mulia ini, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 43 dan 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabl ayati yawmun la maradda lahu min Allah yawma idzi yaswad'un man kafara fa'alayhi kufru wa man 'amila shalihan fali anfusihim yamhadun. Yang bermaksud, jika demikian keadaannya, maka hadapkanlah dirimu, yakni wahai Muhammad, ke arah agama yang betul sebelum datangnya dari Allah hari yang tidak dapat ditolak. Dan pada hari itu manusia akan berpecah kepada dua golongan. Sesiapa yang kufur engkar, maka dialah sahaja yang menanggung bencana kekufurannya itu. Dan sesiapa yang beramal soleh yang membuktikan imannya, maka merekalah orang-orang yang membuat persiapan untuk kesenangan diri mereka masing-masing. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أشهد أن لا إله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعين بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana ke bawah dunia yang maha muda Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah Al-Ayatuddin Al-Mustafa Billahi Syah Ibni Al-Mahrum Sultan Haji Ahmad Syah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika ke bawah dunia maha muda Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. اللهم اثبت علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين في كل مكان وكل الزمان، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعن كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وكل مكان. اللهم استبد إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan keturunan kami hamba-hambamu yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah di masjid dan surau, serta menjadi pembayar zakat dan wakaf tunai melalui bimbingan mawid. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah mawid dalam mengagihkan zakat kepada asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah kami atas jalan agamamu ya Allah, dan hindarkan kami daripada perselisihan yang berpanjangan. Jadikanlah kami orang yang jujur dan berintegriti dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Peliharalah kami daripada melakukan kejahatan, kemaksiatan, perbuatan rasuah, pecah amanah dan penyelewengan yang membawa kerosakan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada fitnah, musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة terus dapat insaf shaf yang lurus termasuk dalam sebagian kesempurnaan salat. Saya akan handphone agar tidak mengambil doa yang baik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bagi jemaah yang berkesempatan, sama-sama kita dirikan solat hajat, mendoakan kesejahteraan saudara kita masa banjir di Pantai Timur, dan juga sama-sama doakan juga saudara kita di Palestin, kesejahteraan mereka dan mungkin tujuan dan hajat masing-masing boleh ini yang sekali. InsyaAllah kita aminkan juga di episode yang kedua saya akan bacakan Qur'an Nazilah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدل شملهم وكدس كلمتهم ودمر أقدامهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين في كل مكان وكل الزمان اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفر والمشركين وعلى كلمتك الحق والدين اللهم وحد صفوف المسلمين وقو عزائمهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله لا إله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تحذرنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنا لا نشرك وحدك
دائما في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيمنا ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله